Okay, hai, Assalamualaikum semua. Alright, hari ni aku nak sambung sedikit lagi cerita tentang macam mana nak sambung buat PhD ataupun master di overseas. Alright, so based on my first video hari tu adalah a few friends dan juga ada orang datang tanya kat aku regarding a few questions. So hari ni aku nak highlight sedikit tentang question yang diorang tanya ni lah. Okay, so yang first of all, diorang ada tanya tentang had umur untuk sambung belajar ni. Okay, had umur untuk sambung belajar ni untuk master dekat MARA sajalah. Dekat MARA ni untuk master tak boleh lebih more than 35, tak boleh lebih daripada 35 tahun. Untuk PhD pula tak boleh lebih daripada 40 tahun. So basically hampa boleh agak lah kan. Kalau macam setakat lebih birthday tu tak ada masalah, boleh lagi appeal surat, ada orang buat dan berjaya. Tapi kalau macam terlebih banyak sangat tu susah sikit lah. Contoh dah 37 nak buat master, minta maaf lah. Okay, untuk yang non bumi putra dan juga yang dah terlebih umur, it doesn't mean that your wish nak sambung belajar ni terhenti kat situ. Tak, bukan MARA saja yang ada. Kita ada banyak lagi platform ataupun scholarship yang ada untuk kita apply. Contoh, kita ada Chevening Scholarship, kita ada Commonwealth, of course yang lagi macam Best Student punya awards ni ada lagi banyak lagi dia punya scholarship yang boleh apply. Okay, salah satu contoh lagi yang aku nak share kat sini yang aku jumpa lah, contohnya macam untuk PhD student boleh tengok dekat university website, dia ada grant sekarang. Okay, contohnya topik semua dah ada dah. Topik semua dah ada, and hampa boleh terus apply ataupun approach that particular supervisor. Ataupun certain university memang dia buka untuk master. Contohnya macam Birmingham University dekat UK tu, bolehlah rajin-rajin tengok dekat website university tu, ada dia buat master. Okay, satu lagi dekat UK yang dekat apa tu, Wales, tapi bukan Wales University, aku tak ingat dah nama universiti tu. Hampa boleh carilah sendiri nanti. Okay, next is pasal CGPA. Dia tengok dekat dalam grade MARA ni, dia nak 3.75 and above. Okay, contoh hampa ni yang dulu ambil degree dekat overseas, macam contoh dekat UK, kita tak pakai CGPA, kita pakai average. Contohnya macam dekat Australia pun sama, kita pakai average. Hampa kena convert dulu, ataupun hampa boleh refer dekat MARA. Mereka boleh bagi tahu kat hampa yang hampa punya average ni layak tak untuk sambung master ataupun PhD. Untuk CGPA yang kurang daripada 3.75, jangan risau, sebab hampa boleh lagi apply provided hampa ada 3 years minimum working experience. Okay, working experience ni mestilah relevant with your benda yang hampa nak sambung nanti. Okay, and then ada juga student tanya, ada juga orang tanya, student pula, maaf lah abang pensyarah dulu kan. Okay, universities mana yang aku sesuai untuk aku sambung ni. Okay, yang ni memang totally depends on yourself lah. Maksudnya hampa ni minat nak pergi negara mana, suka pergi duduk negara mana. Ada orang tak suka pergi duduk Australia lah, ada orang tak suka pergi New Zealand lah. It is actually depends on you. Hampa nak pergi negara mana, hampa nak explore negara mana. And bagi aku, negara mana tu tak penting, tapi yang penting ialah education level dan juga ada tak hampa punya research interest hampa tu sesuai tak dekat tempat tu. And the best thing is hampa kena make sure yang university yang hampa nak pergi ni ada supervisor yang sesuai dengan hampa punya research interest. Okay, ada orang pula tanya pasal cukup ke duit yang MARA bagi apa semua ni. Okay, dia ada yuran pengajian, memang MARA covered habis dah. MARA dah letakkan di dalam surat perjanjian tu, agreement tu, memang dia orang akan bayar direct kepada universiti. Untuk bulan-bulan memang adalah peruntukan dia, which is hampa kena deal dengan MARA on that particular country. Untuk sebelum hampa fly, jangan risau, sebab sebelum kita fly kita dah ada allowance. Ada orang tanya, dia ni tak aku ni tak ada duit, macam mana aku nak sambung belajar kat luar negara. Okey, untuk pengetahuan hampa,
untuk MARA, biasanya MARA ni diorang dah lama tau buat benda ni, so diorang tahu. Macam contohnya hang nak pergi Australia, dia ada peruntukan yang sesuai dengan tempat yang hang nak pergi belajar tu. Maksudnya dia dah tahu dah berapa ribu yang dia kena bagi sebulan untuk hampa. Nak pergi UK, dekat dalam London, dia ada dia punya range dia. Untuk luar London pula, dia ada pula range dia. So diorang tahulah apa yang diorang akan buat kan. Okay, untuk yang baru nak fly ni, kebiasaannya MARA akan bagi 6 bulan allowance selungguk kat hampa. Okay, 6 bulan allowance selungguk kat hampa. Dan sedikit wang untuk permulaan nak settle dekat sana. Contohnya macam duit nak bayar sewa rumah, deposit rumah, nak beli SIM card baru dekat sana, ataupun transportation daripada airport nak ke rumah, ataupun apa-apa lagi lah yang penting untuk hampa settle down dulu. Okay, and then pada bulan ke-7 barulah insyaAllah MARA akan memasukkan duit ke dalam akaun yang baru dibuka di negara yang anda pergi tu. Aku rasa aku dah jawab dah pasal soalan-soalan yang hampa tanya ni. And then sajalah aku rasa terpanggil aku nak share dekat hampa pasal benda ni. Alright, now move to the berkenaan IELTS. Okay, IELTS ni ialah International English Language Testing System. Okay, so dia ni ialah satu test yang hampa kena ambil, especially untuk student yang daripada luar nak masuk ke negara yang first language dia English. Okay, biasanya universiti akan letak dia punya requirement dia. Contohnya dia akan letak requirements overall 6.5. Okay, maksudnya hampa kena reach 6.5 and above lah. Okay, range untuk IELTS ni dia bermula daripada band 1 sampailah 9. So hampa kena dapat 6.5 untuk overall, especially untuk MARA. Siapa yang nak apply MARA, hampa kena make sure overall 6.5. Okay, bagi certain university yang hampa apply, kadang dia memang letak 6.5, tapi untuk semua elements. Apa elements yang ada? Contohnya listening, reading, writing and speaking. So tu adalah 4 elements yang akan ada dalam IELTS. Setengah universiti dia nak ke semua 4 elements tu dapat 6.5 ataupun 7 ataupun 7.5, terpulang kepada universiti tersebut. Okay, tapi yang penting hampa kena lepas MARA punya juga, which is 6.5 overall. Alright, bila nak ambil IELTS ni? IELTS ni hampa boleh ambil bila hampa dah apply dekat MARA, ataupun hampa nak ambil anytime pun boleh, sebab dia punya expiry 2 tahun. Okay, after 2 years expired dah, hampa kena ambil baru. Contohnya hang baru habis degree dekat UK. Okay, so dalam masa 2 tahun tu hang nak sambung master, hang tak payahlah ambil IELTS. Okay, tapi kalau hang dah belajar more than 2 years, contohnya dah 3 tahun, 4 tahun, memang kena, tak boleh buat apalah, kena ambil juga IELTS. Okay, so untuk video ni aku nak buat satu penghargaan lah dekat MARA, sebab MARA buat College Polytech MARA ni. And then aku salah seorang student College Polytech MARA dulu. Aku ambil belajar course yang ada twinning dengan Coventry University. So disebabkan oleh aku belajar benda ni, aku ada degree untuk cert yang daripada Coventry ni, menyebabkan aku tak payah pun buat IELTS untuk master aku dulu. Dulu aku master dekat Australia, Curtin University tu, aku tak payah pun ambil IELTS sebab aku punya degree daripada Coventry University English, yang conduct in English. And then bila aku nak sambung PhD ni pun sama, universiti aku kata aku dapat waive daripada buat IELTS, tapi aku kena juga buat IELTS ni, ianya adalah requirement daripada MARA. Okay, macam mana cara nak kira IELTS ni? IELTS ni hampa kena tengok dekat listening, reading, writing and speaking. Hampa kena campur semua, divide by 4, kena dapat 6.5. So kalau tak dapat 6.5, hampa tak lepas lah IELTS, tak boleh lah nak apply MARA, ataupun tak boleh lah nak masuk universiti tu sebut.
So benda ni penting. Okay, ada orang macam dia buat sekali je dia boleh lulus dah, dia boleh dapat 6.5. Ada orang buat sekali je dia boleh dapat 8, 9 tu paling tinggi lah. Okay, so benda ni tak boleh buat main-main. Benda ni bukan main-main. Benda ni bukan biasa ala English test biasa, tak. Benda ni hang 3 line ke, hang Yakuza ke, hang kena prepare, kena belajar. Okay, sebab harga dia mahal. Harga dia sangat mahal. Satu test exam harga dia RM795 buat masa ni. So pada tahun 2021 ni harga dia RM795. So hampa boleh buat test ni kalau kat Malaysia ada dekat IDP dengan British Council. Lepas tu bila hampa masuk pula dalam website depa, hampa nak register tu, dia ada dua. Satu hampa ambil test paper base, satu lagi CD, iaitu computer delivered. Computer delivered ni maksudnya hampa pakai komputer je, tu lagi cepat. Sebab once hampa ambil habis, dalam masa 4 hari tu hampa dah dapat result. Dia online saja, tak payah susah-susah. Sebab lepas dapat result online, hampa dah boleh tengok, hampa boleh ambil yang certificate tu. Ni okay. Untuk listening ni dia ada 40 question. Hampa kena dengar betul-betul. Kalau hampa buat CD yang computer delivered tadi tu, hampa akan dapat headphone. Kalau hampa buat yang komputer tu, hampa akan dengar macam speaker je. So hampa kena jawab pakai pen lah. Kalau komputer delivered tadi, hampa pakai komputer, tapi hampa dengar pakai earphone. Aku rasa better pakai yang komputer delivered tu lah. So untuk listening ni dia ada 40 question dalam 30 minutes. Tapi memang kena betul-betul dengar. Kena duduk depan komputer, dengar betul-betul. Sebab soalan dia memang very tricky dan juga dia suka pusing-pusing. And then dia punya slang pun taklah teruk sangat, boleh faham lagi. Lepas tu ada reading. Reading ni ada 40 question juga, objektif. Dan juga ada juga hampa kena type sikit lah. Sama lah, semua ada type dan juga objektif. Dalam untuk reading dalam 60 minutes juga, 1 jam. So dia ada passage dia. Ada yang bermula daripada easy sampailah ke hard, macam susah sikit hampa kena jawab. Yang tu pun kena buat banyak latihan lah. Lepas tu writing ni dia ada 2 task. Task yang pertama senang, tapi masa dia memang very limited. Task yang kedua susah sikit, kena spend banyak masa, and markah pun banyak dekat task yang kedua. Task yang kedua markah dia dengan yang task yang satu tadi double. So hampa kena practice lah, prepare. And last kali ialah speaking. Speaking ni dia ambil masa dalam 11 ke 14 minit. Kalau depa okey kan hampa, dia akan sembang lagi lama dalam 15 minit. Kalau depa meluat kat hampa, 11 minit settle. So ni semua adalah 4 elements yang ada dalam IELTS. So hampa kena prepare. Macam mana cara nak prepare? Kalau hampa register dengan IDP akan bagi email. Hampa boleh buat latihan kat dalam tu. Dia ada macam mock question. Kalau hampa rajin, hampa boleh masuk kat dalam YouTube. Banyak gila orang buat macam tutorial. Dia ajak cara macam mana nak buat ni. And yang paling berkesan ialah hampa ambil lah seorang tutor. Dia boleh ajak, dia boleh bagi tahu apa taktik-taktik yang ada. Macam aku sendiri, aku ambil tutor. Dia ajak aku, dia explain dekat aku apa yang aku kena prepare, apa yang aku kena buat, macam mana cara nak tulis essay. And then alhamdulillah, okay, InsyaAllah lah, aku doakan hampa semua berjaya untuk buat IELTS. Okay, so aku dah explain dekat hampa hari ni pasal a few Q&A tadi. And then pasal IELTS, it is important untuk hampa prepare dulu. Sebab dia at least 2 tahun kan. So prepare betul-betul buat. Okay, andai kata ada sedikit berita buruk, hampa tak berjaya dapat 6.5 untuk buat IELTS ni, hampa boleh apply untuk remarking ataupun rechecking. Untuk remarking ataupun rechecking, hampa kena at least lah semua overall tadi tu, sekurang-kurangnya hampa perlukan lagi 0.5 saja untuk lulus. Okay, ataupun untuk dapatkan 6.5 ataupun marks yang required, yang perlukan. So hampa boleh apply untuk remarking. Okay, macam mana nak apply untuk remarking? Remarking ni hampa kena buat pembayaran sebanyak RM470
kepada IDP ataupun British Council. Untuk tahun 2021 harga dia ialah RM470. So apa akan jadi dekat hampa punya exam tadi tu? Dia akan bawa pergi antara ke UK ataupun Australia. Dekat sana ada panel lain yang akan recheck hampa punya exam tadi tu. So dia akan bagi tahu lah part mana yang hampa boleh pilih. Kan tadi ada 4 elemen tadi tu. Hampa boleh pilih elemen mana yang hampa nak suruh buat rechecking ni. Contoh, nak recheck balik dekat bahagian writing dengan speaking. Okay, sebab kalau hampa buat computer base, hampa tak boleh recheck bahagian listening dengan reading. Pasal benda ni dia auto. Benda ni kan tadi aku cakap dia ialah objektif dan juga straightforward question. Hampa dengar, hampa jawab. Hampa dengar, hampa jawab. Ataupun hampa baca, hampa jawab. So markah ni dia auto generate daripada komputer. Dia akan dapat markah terus. Dan ada manusia juga akan check. Contohnya macam spelling, setakat sikit-sikit tu dia bagilah. Tapi kalau macam teruk sangat, contohnya past tense, hampa tak tengok betul-betul, dia akan ganggu hampa punya markah. Okay, so biasanya orang akan rechecking ni balik dekat writing dengan speaking. Biasanya diorang akan ambil masa 3 ke 21 hari. So hampa boleh check balik dekat dalam website dan juga requirement mereka akan bagi tahu ke hampa. So andai kata ada perubahan pada band, bila dia recheck ni ada perubahan pada band, then dia akan pulangkan balik duit RM470 tu. Tapi andai kata tak ada perubahan, memang hang layak lah dapat band tu, memang hang tak lepas, then hampa terpaksa lah lupakan RM470 tu dan buat lagi exam tu. Okay, so that's why aku kata benda ni bukan main-main. Benda ni dia very expensive. Hampa kena prepare sebelum buat, and then buatlah betul-betul untuk dapatkan the desired band tu. Okay, so aku rasa itu saja yang aku nak share dengan hampa. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.